Asyafil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Saya mengucapkan terima kasih kepada printed media Santai Travel Magazine kerana sudi datang beramah dengan kami di Langkawi ya. Saya sebenarnya adalah seorang pemaju harta tanah dan saya telah berkecimpungan di dalam perniagaan harta tanah ini selama 30 tahun. Dan salah satu strategi yang saya gunakan untuk memastikan keberkesanan dan juga kelestarian ataupun sustainable program-program pelaksanaan projek saya ialah untuk menyertai di dalam bidang perhotelan. Tapi walau macam mana pun, saya sebagai seorang peniaga usahawan menekankan perniagaan utama ialah mengenai harta tanah. Dan keduanya barulah perhotelan. Saya mengambil perhotelan ini sebagai langkah untuk diversify kerana saya melihatkan rata-rata perkembangan potensi yang ada di dalam lapangan perhotelan ini. Oleh kerana nombor satu ya, saya lihat mengikut putaran perniagaan atau business cycle dunia ya, negeri-negeri seperti negeri China, seperti negeri India, seperti Korea, Jepun dan termasuk juga Australia, mengikut putaran perniagaannya telah nampak meningkat kemajuan. Dan saya mengunjurkan dalam masa terdekat ini mereka akan menjadi mereka akan negara yang maju, yang mempunyai pendapatan yang tinggi, dan sudah pasti dengan ada peningkatan pendapatan ini, dia punya disposable income, mereka akan melancong. Dan keduanya, pelancongan di negara kita ini mempunyai potensi yang besar kerana berbagai-bagai pilihan yang boleh dibuat oleh pelancong luar negara. Kita ada laut, kita ada hutan belantara, kita ada tasik, kita ada bermacam-macam ya, dari segi golf, dari segi kewujudan berjenis-jenis haiwan yang rasa saya tidak banyak di tempat lain ada sebegini banyak produk-produk yang boleh kita jualkan. Maka ketiganya, saya melihatkan negara kita saja. Saya yakin penuh pada tahun 2020 negara kita akan mencapai ke tahap maju juga. Iaitu saya menjangkakan ya, secara umumnya purata pendapatan per kapita Malaysian adalah insya-Allah menjangkau ke itu sejumlah 15 ribu ringgit. Ini berarti bukan saja di luar negara, bahkan Malaysian ya, atau Malaysia juga akan mempunyai disposable income untuk melancong ya. Dan oleh kerana sekarang ni kalau kita lihat pelancongan telah banyak bertukar arah daripada pergi ke tempat-tempat umpamanya Eropah ataupun tempat-tempat di Amerika Syarikat yang kerap kali wujudnya bencana dan ketidakketentuan. Maka saya rasa potensi untuk produk-produk di negara kita, kerana negara kita aman, dan yang paling mustahak sekali ya, kita mempunyai rakyat yang fasih di dalam berbahasa Inggeris dan berbahasa Malaysia, dan juga wujudnya berapa ramai orang yang pandai berbahasa Tionghoa, Cina dan juga India. Maka ini menjadi satu plus faktor ya untuk mereka datang ke negara kita. Jadi dengan ini, itulah sebab saya mencebur diri di dalam lapangan perhotelan. Ya, pada puratanya saya mempunyai beberapa hotel ya di bawah 3 syarikat MK Land ya, syarikat MK Land. Saya mengadakan 5 resort, iaitu Langkawi Lagoon di mana kita berada di sini, Kuala Melaka Inn termasuk di sini juga, Ombak Villa di sini, Taiping Golf Course Resort dan Bukit Merah Resort. Dan di MK Land, di EMKY ya, saya mempunyai satu resort yang betul-betul sungguh bermakna pada diri saya, iaitu di Belum Rainforest Resort.
Akhir sekali saya mempunyai melalui syarikat Setia Haruman, iaitu di Cyber Lodge. Ya, Cyber Lodge. Saya tidak dapat memberitahu anda berapa jumlah biliknya kerana butir-butir ni saya akan beri selepas ini, ya. Tapi memadailah. Saya rasa menjangkau lebih dari 1000 bilik dan menjangkau dalam lingkungan 400 juta lebih, ya. Daripada mula saya mulakan, iaitu pada 1998, ya, selepas saya memastikan projek harta tanah saya adalah satu dalam keadaan yang stable. Dan 1998 saya telah diversify, ya, masuk ke dalam hotel perindasian hotel ini. Maka dengan itu, ya, yang paling mustahak pada saya anggap projek perhotelan ini juga adalah satu cara saya untuk membantu bangsa saya, kerana jumlah pekerja-pekerja yang ada di dalam industri perhotelan ni sungguh ramai. Dan saya yang paling penting pada diri saya, ciri-ciri keislaman ni saya bawa juga ke seluruh hotel-hotel saya, kerana di sinilah kita tidak sama sekali secara direct, ya, menjual atau membuat sesuatu yang dilarang oleh agama kita, ya. Jadi ini satu tarikan dan satu keistimewaan hotel-hotel yang saya uruskan ini ialah di antara lain kita memberi kemudahan. Diumpamakan sebagai contoh di Langkawi Lagoon ini satu bangunan khususan, iaitu surau yang dinamakan surau Felina. Kebiasaannya di hotel-hotel, ya, mereka juga ada surau, tapi di antara lain surau-surau ini adalah terdiri dari sebahagian daripada bangunan, iaitu tidak dirancang seperti yang dibuat di sini, kerana di sini dirancang khususan untuk guest kita atau pelancong-pelancong yang datang yang beragama Islam mempunyai kemudahan dengan secara selesanya, tak payah beratur-atur, tak payah bersesak-sesak, kerana kita mempunyai kemudahan-kemudahan di surau yang begitu besar dan luas, ya. Jadi di sini selain memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak bangsa saya yang tidak akan dicampur hidup dengan perbuatan-perbuatan yang tak mengikut agama kita, umpamanya menjual-jual arak dan sebagainya, kita memberi kepastian kepada mereka puas hati dan bekerja dengan saya. Dan oleh kerana itu kita telah position, ya, kita telah menempatkan hotel kita sebagian besar hotel kita iaitu daripada market daripada Middle East, iaitu daripada Saudi Arabia dan sebagainya. Kerana nombor satu, mereka ini melihat bukan seperti yang saya katakan ini dimiliki oleh seorang Islam, tetapi mempunyai kemudahan-kemudahan untuk mereka senang umpamanya menjalankan ibadat, umpamanya sembahyang, puasa. Dan bulan puasa umpamanya kita memberi perkhidmatan lebih daripada itu, berbuka puasa, sembahyang tarawih dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan ini ada wujud di kebanyakan hotel. Dan umpamanya di Belum khususnya, sebagai contoh juga, saya juga telah dapat menarik orang-orang asli umpamanya datang masa bulan puasa, sesama saya buka puasa dan terus tarawih. Dan Alhamdulillah tahun lepas kita telah dapat menghantar 2 orang asli ke umrah sebagai contoh. Ini bukan saja, jadi hotel saya ni bukanlah saja punca pendapatan dari segi itu semata-mata, tetapi punca pendapatan akhirat. Ya, bukan punca pendapatan dunia saja, but punca pendapatan akhirat, iaitu kita menggunakan kaedah pendekatan di mana mereka ini dapat membabit mereka yang tidak beragama ke agama Islam. Jadi oleh kerana kita position hotel-hotel kita yang bermiripkan keislaman ini tadi, ya, hotel ini juga kita beri perkhidmatan di antara lain makanan Arab, ya. Di sini yang telah mendapat kunjungan yang betul hebat, sambutan yang hebat, bukan saja daripada mereka-mereka yang mendiami di hotel saya, tetapi di luar hotel saya mereka datang kemari khususan untuk bermakan Arab ni tadi tu. Ya, ini adalah satu tarikan yang selain daripada itu, saya juga menekankan juga kemampuan. Ini soal kemampuan ni bukan semua orang yang mampu untuk melancong dengan harga yang tinggi.
walaupun seperti yang saya katakan tadi, punca pendapatan per capita income itu telah tinggi, bukan semua orang yang dapat per capita yang 15,000 US tadi ya. Saya melihatkan mereka daripada bandar, khususan daripada bandar dan daripada tempat-tempat yang tertentu saja. Walau bagaimanapun, kami telah membuat persediaan untuk bersaing dengan hotel-hotel lain dengan mewujudkan kemudahan-kemudahan untuk bilik-bilik yang mampu dimilik, ya, mampu dimilik. Saya tidak mengatakan low cost, saya mengatakan mampu dimilik, ya, iaitu orang-orang pendapatan yang tidak boleh umpamanya membabitkan diri dalam bilik-bilik hotel-hotel yang bertaraf 4 atau 5 atau 6 bintang. Kita pergi kepada 2 dan 3 bintang, iaitu dengan memberi kemudahan yang juga tidak kurang daripada yang ada di hotel-hotel yang berbintang tinggi, ya. Walaupun hotel-hotel yang kita beri ini adalah merupakan hotel-hotel yang mampu dimilik, tetapi kemesraan ataupun mutu perkhidmatannya serupa juga yang bertahap bintang 4 ataupun 5. Hanya harganya itu saja yang kita katakan yang digunakan yang mampu tu. Jadi dalam hal ini saya telah dapat juga menarik bukan sahaja pelancong-pelancong, tetapi badan-badan swasta atau kerajaan yang datang kemari untuk bukan sahaja bersantai, tetapi untuk mengadakan mesyuarat-mesyuarat, perbincangan-perbincangan dan klub-klub, aktiviti klub. Mereka telah dapat datang menyertai di hotel. Jadi pada dasarnya hotel yang diuruskan oleh pihak MK ni mempunyai beberapa tahap, ya, tahap yang ada 5 bintang, ada 4 bintang, 3 bintang sebagai contoh, ya. Dan pelaburan yang saya kata tadi tu lebih dari 400 juta tu adalah pelaburan yang sangat-sangat besar, ya. Saya rasa bolehlah diandaikan kita ni adalah satu pemain yang serius di dalam arena perhotelan ni. Dia bukan saja hanya sekadar nak bermain-main saja, tetapi satu serious contender kepada hotel-hotel yang lain. Jadi saya tidak menekankan kita bersaing. Saya menekankan kita patut komplimen. Kerana sesiapa saja datang ke negara kita, ini adalah satu punca pendapatan untuk orang kita. Jadi tak semestinya mereka datang kemari. Jadi oleh kerana ini harapan saya supaya kita tidak bersaing, tetapi malahan pula kita berkomplimen, ya, menolong antara satu dengan lain. Umpamanya sebagai contoh sajalah, ya, sebagai contoh saja. Kalau dia hendakkan kemudahan umpamanya seperti di antara hotel-hotel di MK saja dulu, sebelum saya bincang pasal pesaing lainnya, mereka hendakkan hutan, mereka pergi ke belum. Mereka nakkan laut umpamanya, mereka datang ke Langkawi. Mereka nakkan tasik umpamanya, mereka datang ke Tasik Bukit Merah. Mereka nak bermain golf umpamanya, dia pergi Bukit Jana. Jadi mempunyai beberapa tarikan, iaitu complementing antara satu dengan lain. Dan sebaliknya pula, kita ada lain-lain umpamanya Highland, tempat-tempat kawasan yang tinggi, Cameron Highland, Fraser Hill, yang dijalankan pesaing-pesaing lain, ya. Ini kita komplement lah. Dan keduanya, di antara Langkawi juga, walaupun saya punya ada 3, 4 dan 5 bintang, kita ada juga hotel-hotel yang bertaraf 6 bintang umpamanya, ya. Jadi ini adalah satu kemudahan yang sungguh baik supaya mereka yang datang ke negara kita ni mempunyai pilihan. Dia mempunyai pilihan, tidak semestinya dia duduk ke 3 atau 4 atau 5, dia mempunyai pilihan untuk duduk di tahap ke bintang ke 6. Sebagai contoh, ini yang saya maksudkan tadi tu, we are complementing each other. Jadi pada strategi yang kita gunakan, as long and so long they come to Malaysia as our guest, that's very good for the country, ya. Jadi dari segi itu saya rasa bilik-bilik yang saya katakan tadi tu ialah
anda akan dapat saya bawa ke tempat-tempat bilik-bilik untuk contoh. Jadi berbalik kepada penekanan saya tadi sebagai pemaju harta tanah ya, sebagai contoh sekali saja ya. Saya di dalam daripada tahun 1983, ingat tadi saya mengatakan saya start 1998, saya mulakan harta tanah ni tadi 1983 sehingga kini ya, sehingga kini kita telah mencapai sebanyak 17 bilion. Jadi kalau kita gunakan ini data ni sebagai contoh, penyertaan saya di hotel ni adalah sungguh kecil sekali. Ya, sungguh kecil. Jadi itu pasal saya nak pastikan anda dapat fakta ni, kerana saya nak menekankan saya adalah pemaju harta tanah dahulu dan seorang penghotelan kedua. Bukan hotel dan tu. Ya, untuk makluman saja ya, saya pada hingga kini ya, rumah hanya terdiri daripada rumah-rumah mampu dimiliki, rumah sederhana dengan rumah sederhana tinggi ya. Bukan yang jenis lain, komersial saya tak masuk ya. Saya telah menyiapkan sebanyak 29,648 unit menyerupai ya sebanyak jumlah 5.3 bilion. Ya. Jadi saya menunjukkan fakta ni hanya menekankan, iaitu saya tidak mahu anda mengatakan saya seorang hotel. Malah saya nakkan saya dikenali sebagai seorang usahawan pemaju harta tanah dan perhotelan sebagai bidang yang saya rasa ada mempunyai masa depan potensi untuk berkembang lagi. Ya. Tidak hairan kalau kemudian jika mendapat sambutan yang hangat, saya juga akan menambah pelaburan di dalam sektor perhotelan ini. Tapi setakat ini hotel-hotel yang ada yang saya katakan tadi menekankan kepada faktor-faktor yang akan menarik pelancong daripada luar negara dan dalam negara.